Saya di konti tak lain dan tak bukan yang bahagia Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz istiqomah Ustaz setiap minggu hadir untuk sama-sama kongsikan kita tentang peringatan-peringatan. Ustaz ya bercakap tentang Mau'izatis, dia sangat dekat dengan peringatan untuk kita bekalan kat dunia ni untuk hari kemudian ini Ustaz, yang selalu orang jarang fikirkan, sedangkan itulah kenyataan yang perlu dihadapi untuk setiap daripada kita Ustaz kan. Dan kali ini kita nak sambung lagi sebenarnya daripada episod-episod yang lalu. Kali ini kita nak bawakan ataupun Ustaz nak bawakan tentang tajuk saat diturunkan ke liang lahat. Ustaz, mungkin sebagai mukadimahnya, silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Terima kasih pada penerbit Rohayati Paradi dan juga para pendengar yang setia menunggu saat yang kita bertemu di ruang udara pada saat-saat sebegini. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana kita berada pada penghujung tahun dalam kalender Islam, dalam bulan Zulhijjah, dan bukanlah bererti dengan penghujungnya tahun dalam kalender Islam ini bererti kita akan panjang umur kita, tidak. Tetapi ia semakin melangkah, semakin dekat dan sedekat dengan saat untuk kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kebetulan kita masih lagi dalam membicarakan tentang perjalanan hidup kita ini, sepanjang perjalanan hidup kita, dan kita membicarakan tentang Mau'izati. Dan alhamdulillah, sepanjang daripada kita berbicara ini, kita sandarkan pada beberapa buah kitab yang kita sentiasa rujuk, menjadi rujukan pada kita. Dan kitab yang dalam bahasa Arab asalnya, kemudian diterjemah dalam bahasa Melayu yang kita baca dan kita sebut di kalangan kita supaya kita mudah di kalangan kita. Termasuk pada petang ini saya menjadikan satu kitab yang disebut dengan Syarhus Sudur bi Syarhil Hal Mauta wal Qubur yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Dan sepanjang daripada perbincangan kita sebelum daripada ini pun sama juga. Kita telah membicarakan yang dikarang oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Kita baca daripada kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Semua kitab itu kita gabungkan dan kemudian kita satukan dalam perbincangan kita dalam Mau'izati. Siri kita pada saat ini, kita akan membicarakan tentang mengenai setelah mana kita sebut tentang bila saat kematian kita datang, kemudian saat di mana kita diiringi jenazah kita dan bagaimana keadaan malaikat berbicara dengan kita. Kemudian kita dah bicarakan tentang panjang lebar saat bagaimana kita akan dimandikan, kemudian saat di mana kita akan dihadapkan di hadapan Allah dan kita menggigil keseorangan di waktu mana kita menghadap di hadapan Allah. Hari ini para pendengar yang dihormati sekalian, mari kita berbicara tentang mengenai saat bagaimana kita mula diturunkan ke liang lahat pula. Satu masa yang menggetarkan jiwa kita, dan seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita supaya kita berhati-hati pada saat ini. Kalau kita baca dalam hadis Huzaifah menuturkan, dia sebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi satu jenazah. Satu ketika Rasulullah duduk dengan jenazah. Ketika mana sampai di kubur, Rasulullah duduk di tepi liang kubur itu dan Rasulullah berkali-kali memandang ke dalam kubur itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok saja dalam kubur. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat dalam kubur itu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat-sahabat, di dalamnya, katanya Rasulullah, dalam kubur ini seorang mukmin dihimpit dengan himpitan kubur, katanya Rasulullah. Orang mukmin apabila diturun nanti, perkara yang pertama yang akan dilalui dalam hidup dia akan melalui saat yang disebut dengan himpitan kubur. Turun saja dalam liang lahat akan berlaku seorang mukmin itu himpitan kubur yang menghancurkan anggota tubuhnya. Sementara pada kubur orang kafir penuh dengan api neraka, kata Rasulullah. Rasulullah gambarkan demikian. Rasulullah menung saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada sahabat-sahabat, satu benda yang kamu kena fikir dan kamu kena ingat dalam hidup kita, apabila satu saat yang liang lahat kita itu telah terbuka dan jasad kita mula diturunkan ke dalamnya, satu perkara yang kamu kena ingat ialah di mana akan berlakunya himpitan kubur, kata Rasulullah. Himpitan kubur ini satu benda yang dibincangkan oleh para alim ulama. Saya pernah sebut sebelum daripada ni, ada perbezaan di antara himpitan kubur dengan azab kubur. Himpitan kubur ni saat awal, sebelum daripada kita ditutup lagi liang lahat kita. Itu sedang berlakunya himpitan kubur.
boleh dikatakan semua manusia kena himpitan kubur. Semua, tak ada orang yang tak terkena himpitan kubur, kecuali yang disebut dengan nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Tetapi umat manusia kena himpitan kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meriwayatkan, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia sebut bahawa Rasulullah pernah sebut, sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan, katanya Rasulullah. Kubur ini kalau sekiranya mayat itu turun, ada berlakunya himpitan. Lalu jika ada orang yang boleh selamat daripada himpitan kubur ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas daripada himpitan kubur di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, kalau kita biasa membaca sirah-sirah para sahabat, kita akan kenal siapa Sa'ad bin Mu'az. Kerana Sa'ad bin Mu'az ini di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pada petang ini kita tak sempat nak bicarakan tentang Sa'ad bin Mu'az, tetapi kita nak sebut ada sebab kenapa kita kena himpitan kubur. Mungkin saja sebab-sebab ini yang menyebabkan kita kena. Saya nak sebut beberapa sebab. Yang pertamanya berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut mengenai yang pertama kerana kena himpitan kubur ini kerana cuai terhadap air kencing yang biasanya kita buang air kecil, tapi tiba-tiba kita tidak istibrak, kita tidak cucikan dengan betul-betul. Yang ni di antara sebab. Yang pertama kena himpitan kubur. Himpitan kubur ni kerana kadang-kadang air kencing yang kita kencing tadi, dia melekat pada pakaian-pakaian, ataupun kadang-kadang setengah di kalangan kita dia buang air kecil dalam keadaan dia berdiri, kemudian merecik. Air kencing tersebut kena pada pakaiannya, dan pakaiannya dia buat untuk solat, dan akhirnya yang terbawa-bawa kepada diri dia itu sampai pada kena himpitan kubur. Ini di antara sebab yang pertama. Mari kita sebut lagi tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni para pendengar boleh rujuk pada kitab yang dikarang oleh Imam Qurtubi, Imam Jalaluddin As-Suyuti ini. Kita akan dapati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut satu ketika Sa'ad bin Mu'az ini dikebumikan. Waktu mana dikebumikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih dan diikuti oleh para sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat pun tasbih juga, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masing-masing bertasbih pada Allah. Dan beberapa saat sahabat-sahabat diam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir dan diikuti oleh sahabat-sahabat. Rasulullah diam je. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Allahu akbar, Allahu akbar. Sahabat-sahabat yang lain pun sama juga, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian mereka bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa kamu bertasbih ya Rasulullah? Mengapa kamu sebut subhanallah? Kenapa kamu sebut Allahu akbar ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, kubur orang yang soleh ini telah dihimpit, lalu Allah melapangkan padanya sebentar tadi. Saat mana turun mayat dia tu, turun saja mayat dia, Rasulullah bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa sikit, kemudian lapang terus kuburnya. Kubur lapang, dan lapang tersebut lalu Rasulullah kata, aku sebut terus Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini katanya Rasulullah nak gambarkan tentang himpitan itu berlaku, himpitan kubur yang berlaku ini sendiri. Kita bicarakan lagi tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas disebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkebumikan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Kemudian lepas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke bumi saja kubur Sa'ad bin Mu'az ini, Rasulullah duduk di tepi kubur. Lepas pada itu Rasulullah berucap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jika ada di antara kamu yang boleh selamat daripada himpitan kubur, katanya Rasulullah, nescaya Mu'az, Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas daripada himpitan kubur. Maksudnya kena himpitan kubur. Himpitan kubur. Boleh jadi kita akan tanya, bagaimana himpitan kubur ini? Himpitan kubur ni apa dia? Dalam satu riwayat yang cerita tentang mengenai himpitan kubur ini, kalau kita nak sebut sikit tentang himpitan kubur yang dimaksudkan dengan himpitan kubur ini, yang disebut oleh Muhammad At-Taimi, disebut yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya, dia menyebut bahawa sesungguhnya himpitan kubur itu seperti himpitan seorang ibu, kerana dari sanalah seorang itu diciptakan. Macam ibu kan memeluk anak, peluk je anak. Peluk anak ni, kemudian si anak ini waktu mana kena dalam keadaan demikian, lalu anak itu melepaskan, merungkaikan, lama menghilang. Setelah kembali balik pada ibu dia, dia peluk lagi seperti pelukan orang tua kepada anaknya.
Ni himpitan ini berbeza-beza. Kenanya berdasar pada amalan-amalan yang kena, yang telah lama hilang. Oleh kerana itu, siapa-siapa yang berbuat taat kepada Allah, dia akan dihimpit dengan penuh kelembutan dan belas kasihan Allah. Maknanya, kalau kita hidup dalam keadaan kita jaga perintah Allah, kita taat pada perintah Allah, kita akan dapat kelembutan di saat mana himpitan itu berlaku. Tetapi sementara orang yang hidup dia dalam keadaan dia buat maksiat pada Allah, dia mati dalam keadaan maksiat pada Allah, dia dihimpit dengan himpitan yang keras kerana bencinya Allah kepada dia. Ini keadaan himpitan. Kalau kita sebut, apa dia beza himpitan di antara orang mukmin dengan orang kafir? Kita tanya lagi, orang kafir kena juga, Ustaz? Ya, orang kafir kena. Orang mukmin pun kena. Apa beza di antara beza himpitan kubur orang mukmin dan orang kafir? Katanya Abu Al-Qasim As-Sa'idi mengatakan, tidak ada seorang pun baik yang soleh maupun yang jahat yang boleh selamat daripada himpitan kubur. Tak ada seorang pun yang boleh terlepas. Namun ada perbezaan di antara himpitan terhadap orang Muslim dengan orang kafir. Himpitan kubur di antara orang mukmin dan orang kafir ni. Bagi orang kafir, himpitan itu berlaku sampai bila-bila. Start daripada turun jenazah dia ke dalam liang lahat, dia kena henyak tersebut sampailah dia sampai bila-bila, tak berakhir. Tak ada masa yang direhatkan. Sementara bagi orang mukmin, himpitan itu terjadi pada awal dia mula dimasukkan ke dalam kubur. Mula-mula je kena. Mula saja kena tersebut pada diri dia. Setelah tu kubur akan menjadi lapang kembali. Orang dah selesai, dah ke bumi mayat pada diri dia, dia akan rasa keadaan-keadaan yang lain pula. Saya sebut sebentar tadi kenapa Sa'ad bin Mu'az ini kena, berdasar pada cuainya daripada air kencingnya. Itu di antara salah satu yang diriwayatkan dalam hadis cerita demikian. Di antara orang yang kena lagi himpitan kubur, kita cerita, di antara orang yang pernah kena himpitan kubur yang berlaku dalam riwayat-riwayat, Anas bin Malik pernah dicerita. Siapa dia? Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Katanya Anas, lalu kami berangkat bersama beliau menghantarkan jenazah Zainab ini. Zainab kan kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah hantar. Kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang duka cita sungguh. Rasulullah dalam keadaan duka cita. Lalu baginda duduk di kubur sejenak dan mengarahkan pandangan Rasulullah ke langit. Rasulullah tengok wajah Rasulullah memandang ke langit ini. Setelah itu Rasulullah mula turun ke dalam kubur. Kemudian katanya Anas bin Malik, aku lihat Rasulullah kesedihan. Semakin bertambah kesedihan Rasulullah. Turun tengok anak dia. Nak turunkan Zainab. Zainab ni kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia turun bertambah kesedihan Rasulullah. Beberapa waktu kemudian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kubur tu. Aku tengok wajah Rasulullah tak sama lagi dengan mula-mula masuk. Wajah Rasulullah dah berubah dah. Kemudian, lepas pada itu Rasulullah memandang kami, Rasulullah senyum. Rasulullah senyum. Baginda keluar dan aku lihat dalam keadaan tersenyum itu, kami pun tanya Rasulullah. Baginda menjawab, ya, katanya kami tanya Rasulullah, kenapa Rasulullah? Kamu turun dalam kubur, wajah kamu dalam keadaan muram. Kemudian sekarang pula, kamu naik-naik saja. Sekarang wajah kamu ni ceria sedikit wajah kamu. Kenapa Rasulullah? Rasulullah sebut, aku ingat kesempitan kubur. Aku turun ke liang lahat itu. Aku tengok sempitnya kubur untuk anak aku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, waktu itu aku tengok himpitan dan kelemahan diri Zainab itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aku lihat bagaimana himpitan yang kena pada Zainab, anak kesayangan aku. Rasulullah sebut demikian. Kemudian keadaan itu membuatkan diri aku ni rasa sedih yang amat sangat. Rasulullah sebut demikian. Kemudian aku berdoa pada Allah, turun. Dan kita pernah sebut kan, waktu mana turun tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil tanah, Rasulullah genggam tanah, Rasulullah baca, minha khalaqnakum, daripada tanah kamu diciptakan oleh Allah kan, kamu dijadikan oleh Allah. Kemudian diletak di pipi Zainab, di bawah pipi Zainab itu. Aku berdoa pada Allah, doa, dan Allah ringankan Zainab di saat itu. Kemudian Allah kabulkan doa. Tapi dia tetap melakukan satu himpitan yang terkena pada Zainab itu didengari oleh semua yang ada di langit dan bumi, kecuali manusia dan jin saja yang tak mendengarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Rasulullah sayu yang amat sangat dengan anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan Ruqayyah, yang berlaku pada Ruqayyah. Sumber daripada Zazan, diceritakan daripada Ibnu Umar,
dia pernah meriwayatkan ketika Rasulullah menguburkan putrinya Ruqayyah radhiyallahu anha. Ruqayyah di antara kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Rasulullah duduk di sisi kubur Ruqayyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di sisi kubur dia. Mula-mula wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih. Ayah anak perempuan dengan seorang bapa. Hati ni dia terlekat dekat sangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Namun kemudian lepas pada itu Rasulullah kelihatan kegembiraan pada wajah Rasulullah. Para sahabat tanya Rasulullah, "Kenapa Rasulullah?" Rasulullah jawab. Rasulullah sebut, aku ingat akan kelemahan puteri aku yang bagaimana dia kena seksaan kubur. Aku sedang membayangkan suasana yang dia akan lalui nanti. Kemudian lalu aku berdoa pada Allah. Aku baca doa kepada Allah. Sehingga kan Allah ringankan kubur anak perempuan aku ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Demi Allah, tidak akan dilakukan himpitan itu satu himpitan yang didengari oleh apa yang ada di langit dan di bumi ini. Setiap kali mana berlaku himpitan, zat turun untuk berlaku himpitan. Allahu Akbar, kita tak boleh nak bayang himpitan yang kena saat mana kita sendiri akan diturunkan ke liang lahat nanti. Yang pertama, sebab yang pertama kerana cuainya daripada air kencing, katanya para alim ulama, berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang keduanya, akibat kita pernah melakukan satu kesalahan, kemudian kita biarkan kesalahan itu berpanjangan dalam hidup kita kan. Boleh jadi ada di kalangan kita yang mendengar ni pernah buat salah. Kita tak ada orang yang terlepas daripada buat salah. Kita ni pernah kita buat salah, tapi kita biarkan kesalahan itu. Biarlah dulu, kita tak nak taubat lagi. Kita biarkan satu kesalahan itu, kemudian lama baru kita nak taubat. Lambat kita nak taubat, ataupun kita tak taubat langsung. Kerana inilah kena himpitan tadi. Himpitan berlaku. Dan kemudian sebab yang kedua, himpitan itu kerana satu taubat dan satu kesalahan yang kita lakukan, yang kita biarkan. Akibat daripada kesalahan itu, Allah jadikan dia berpanjangan pada kita sampai ke dalam liang lahat nanti. Dua. Yang tiga, ni sebab yang tiga yang biasa terjadi di kalangan kita. Kurangnya rasa syukur dalam hidup. Kurangnya kita nak sebut Alhamdulillah. Jarang di kalangan kita nak sebut Alhamdulillah. Kita ni nak sebut Alhamdulillah dalam hidup kita ni payah. Berapa ramai kan orang bangun daripada tidur, dia nak boleh sebut Alhamdulillah. Tak senang. Bangun celik je mata, dia tanya handphone dia, mana handphone. Dia tanya tentang nak makan apa pagi ni. Kadang-kadang mata tu sedang tutup lagi. Tapi dia dah tanya dah, bihun ke nasi lemak pagi ni. Nak sebut kita patutnya, celik-celik mata, kita sebutlah Alhamdulillah Alladhi ahyana, hidup kembali aku pada pagi ni ya Allah, wa ilaihin nusyur, dan kepada dia kita kembali ya Allah. Ini di antara keadaan syukur kita ni. Jarang kan kita nak duduk depan pasangan hidup kita tengok pasangan hidup kita, Alhamdulillah aku ada pasangan hidup. Jarang di kalangan kita demikian. Kebanyakan kita tengok je pandangan pada pasangan, kenapalah aku kahwin dengan orang tua ni. Kita tanya soalan demikian, yang menyebabkan kita ni tak rasa syukur. Alhamdulillah, dalam hidup kita ni kena sentiasa rasa syukur. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ajaban li amril mu'min in amrahu lahu khair. Aku menjadi takjub dengan orang mukmin. Walaysa zalika illa al-mu'min. Rasulullah kata, semua yang berlaku dalam hidup dia ni khair, benda yang baik. Yang dalam hidup dia tak pernah dia rasa galat, tak pernah dia rasa bersalah, tak pernah dia rasa kecewa. Bahkan orang mukmin ni dia hidup dalam keadaan sentiasa positif. Walaysa zalika illa al-mu'min. Tak akan berlaku demikian kecuali orang mukmin. Siapa orang mukmin? In asabatu ad-darra sabara. Kalau dia ditimpa dengan musibah, dia akan sabar. Wa in asabatul khaira syakara. Kalau dia diberi kebaikan oleh Allah, dia akan syukur di atas nikmat-nikmat yang Allah kurniakan pada dia. Ini di antara saat yang pertama yang kita akan lalui, di saat mana jasad kita mula turun ke dalam liang lahat nanti. Yang pertama, insya-Allah kita akan sebut kejap lagi. Insya-Allah itu dia. Dan baru pertama Ustaz, baru mukadimah rasa dah gementar Ustaz ya, bila katakan tentang turun ke dalam liang lahat yang mana semua orang akan kembali ke situ juga Ustaz ya. Jadikan daripada tanah akan kembali dalam dakapan tanah itu sendiri insya-Allah. Untuk anda rakan pendengar, untuk sama-sama berinteraksi bersama yang bahagia Ustaz Ahmad Dusuki, boleh sama-sama hubungi kami di talian 0362051500 ataupun di Facebook ikim.fm, di Twitter maupun menerusi SMS insya-Allah. Dan Mak Izata akan berhenti rehat seketika. Bagi anda jika mana teruskan bersama kami hanya di Destinasi Kim FM, pilihan utama petang anda.
Ilham, susu yang diperkaya dengan badam, kurma, kismis, ginkgo biloba dan maca, membantu pembesaran dan keseimbangan rohani dan jasmani anak-anak. Berhijrahlah kepada susu Ilham sekarang. Ilham, keluaran Muslim dan mendapat pensijilan halal JAKIM. Boleh didapati di Pasaraya Aeon Bake dan Maidin dan 600 ejen sah di Malaysia. Hubungi 016232 0050 atau 016232 0500. Layari www.ilhamforyou.com. Ilham, daripada kasih sayang ibunda. Ilham, susu yang diperkaya dengan badam, kurma, kismis, ginkgo biloba dan maca, membantu pembesaran dan keseimbangan rohani dan jasmani anak-anak. Berhijrahlah kepada susu Ilham sekarang. Ilham, keluaran Muslim dan mendapat pensijilan halal JAKIM. Boleh didapati di Pasaraya Aeon Bake dan Maidin dan 600 ejen sah di Malaysia. Hubungi 016232 0050 atau 016232 0500. Layari www.ilhamforyou.com. Ilham, daripada kasih sayang ibunda. Alhamdulillah, Mak Izzati kembali bersiaran petang hari ini untuk sama-sama berkongsi peringatan, untuk sama-sama kita ingat-ingatkan diri kita tentang adanya satu saat, iaitu saat kita diturunkan ke liang lahat. Untuk sama-sama berkongsi bersama dengan yang bahagia Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani. Ustaz, mungkin juga kita nak sambung lagi Ustaz. Tadi itu baru episod pertama Ustaz, baru nak diturunkan ke liang lahat, dan bagaimana anak Rasulullah SAW sendiri, bagaimana Ustaz nyatakan tadi kesayangan Rasulullah, anak Rasulullah sendiri pun tak lepas Ustaz, ya, tak lepas daripada himpitan yang dikatakan sebagai himpitan liang lahat itu sendiri. Mungkin Ustaz sebagai sambungan, mungkin kita nak teruskan lagi dengan gambaran-gambaran. Mungkin Ustaz boleh dekatkan lagi hati kita ni kepada gambaran dan juga rasa, apa sebenarnya rasanya, perasaannya bila berada di saat diturunkan ke liang lahat itu Ustaz. Para pendengar yang dihormati sekalian, sebenarnya kalau kita perhatikan di saat itu, saat yang pertama kita akan rasakan saat kita diturunkan ke liang lahat. Waktu mana kita diturunkan ke liang lahat itu, himpitan tadi, kita boleh faham tentang bagaimana kita akan dielus oleh Allah dengan rahmat Allah. Himpitan tadi bagaikan seorang ibu yang sedang menghimpit anaknya. Ibu yang memeluk anaknya bagaimana. Kalau sekiranya kita dipeluk dengan keadaan pelukkan kasih sayang, ya, kita akan rasa pelukan ibu tu. Anak tu nak menapah tu memang dia susah sikit. Tetapi lepas pada itu dia akan lapang kembali. Demikian juga dalam orang mukmin. Orang mukmin demikian. Tapi beza dengan himpitan bagi orang yang kafir tadi, yang tak beriman dan ataupun orang yang buat maksiat pada Allah. Dia mula kena dan dia akan berterusan berpanjangan akan berlaku padanya. Tiba-tiba kita sebutkan tentang beberapa orang sahabat Rasulullah yang disebut oleh Rasulullah orang yang boleh terlepas daripada himpitan kubur ini. Di antara sahabat yang Rasulullah sering kali ulang dengan hadis-hadis yang cerita tentang sahabat yang boleh terlepas ini, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Kalau sekiranya dia di antara orang yang boleh terlepas, Rasulullah kata pun tak terlepas. Di antara sebabnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Baihaqi cerita tentang mengenai bila Ibnu Ishaq berkata, Umayyah bin Abdullah pernah memberitahu aku bahawa sebahagian keluarga Sa'ad pernah ditanya, apa kalian dengar daripada sabda Rasulullah dalam masalah Sa'ad bin Mu'az ini? Sebab apa Sa'ad bin Mu'az ini kena? Mereka menjawab, disebut pada kami bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai masalah itu dan Rasulullah menjawab, dia itu cuai dalam masalah cuci daripada kencingnya. Itu yang kita sebut tadi. Kemudian orang yang kedua yang boleh terlepas daripada himpitan kubur ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut siapa dia? Fatimah binti Asad radhiyallahu anha, seorang perempuan isteri kepada Abu Talib. Di antara suaminya tak beriman, tetapi dia tetap beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memuji Fatimah binti Asad. Bahkan Fatimah binti Asad ni kenapa? Kalau dia boleh terlepas, tapi dia tak terlepas juga himpitan kubur. Bagaimana keadaan pada diri dia? Dia ni sentiasa orang yang sentiasa bersyukur di atas setiap pemberian. Ya Allah kurniakan apa sahaja dalam hidupnya. Dia tak pernah rasa kecewa dalam hidupnya. Ini di antara keadaan himpitan kubur. Himpitan kubur ini belum lagi ditutup kubur. Kemudian dibezakan dengan seksa kubur.
Seksa kubur apabila ditutup liang lahat kita dan dikebumikan mayat kita, kemudian di saat mana kita akan ditinggalkan keseorangan dalam kubur, kita mula disoal dan ditanya. Akan bermula seksa kubur itu. Seksa kubur ini berdasar pada hadis Rasulullah cerita setelah mana kubur kita dikebumikan sampai paruh lutut saja. Sampai paruh lutut. Dalam satu riwayat yang lain kata bahawa kita mula dikebumikan sampai 3 langkah kaki yang terakhir yang meninggalkan kubur kita, mula sesi soal jawab akan bertanya. Akan mula sesi soal jawab demikian. Itu kita akan bicarakan dalam siri-siri yang akan datang kalau umur kita panjang, insya-Allah. Tetapi kalau sekiranya kita nak fahamkan pada kita belum lagi kubur kita dikebumikan, belum lagi kita ditutup lagi saat itu, apa yang berlaku pada kita? Saat yang kedua yang akan berlaku pada kita, kita akan rasakan gerakan di kedua kaki kita. Gerakan di kedua kaki kita yang disebut oleh Abi Ad-Dunya. Dia menyatakan bahawa disebut oleh Ibn Abi Ad-Dunya, meriwayatkan daripada Al-Walid bin Amr bin Wisaj, dia mengatakan pernah sampai pada saya satu berita yang menyebut bahawa hal pertama yang akan dirasakan oleh mayat ketika mana turun saja dalam liang kubur itu, dirasakan gerakan kedua kakinya. Dia rasa gerakan di kedua kaki dia. Lalu dia bertanya terus. Dia tanya terus. Di tengah-tengah orang tengah nak kebumikan mayat kita ni, nak tutup, dia tanya, siapa kamu? Dia tanya terus, kamu siapa? Kemudian dia menjawab, aku adalah amal kamu. Amal tu dalam keadaan tergerak-gerak dekat dengan diri dia. Amal kamu. Jawab kepada yang menggerakkan kaki dia. Kita terasa. Kita waktu mana Nur Hayati dibaringkan nanti, misal contohnya, ataupun saya dibaringkan nanti, kita akan terasa tergerak-gerak kaki kita. Kita pun tengok, siapa kamu, kita tanya. Siapa kamu? Sebab waktu tu waktu yang semua kita tertanya-tanya di antara alam dunia dengan alam barzah. Kita akan tanya terus, siapa kamu? Lalu dia akan jawab, amal kamu. Amal yang pernah kamu lakukan di dunia. Disebut yang menyebabkan kaki kita ni bergerak. Ibn Abi Ad-Dunya juga menuturkan riwayat daripada Yazid Ar-Ruqashi. Dia berkata, pernah sampai padaku bahawa jika seorang mayat telah diletakkan di lubang kubur dia akan dikelilingi oleh amal perbuatannya. Mula letak je dalam liang kubur itu, dikelilingi oleh amal perbuatannya. Kemudian amal-amal itu ditakdirkan dapat berbicara. Amal-amal itu berkata, duhai hamba Allah yang ada dalam kesendirian dalam lubang kubur, telah terputus teman rapat kamu dan keluarga kamu. Tak ada teman yang pada di kamu pada saat ini kecuali kami saja yang akan menjadi teman pada kamu. Kita tergerak kaki kita, tegak sikit kaki kita. Tergerak tu, dua-dua belah tu tergerak tu, kita bertanya, siapa? Dia kata, amal yang telah kamu lakukan. Tak ada dah kawan-kawan kamu, tak ada dah yang disebut dengan keluarga kamu. Yang ada saat ini ialah amal kamu saja yang akan menemani pada kamu. Ini keadaan yang kedua yang kita akan lihat dalam keadaan yang berlaku di waktu itu. Kemudian yang ketiga keadaan yang ketiga kita akan alami, apa dia? Di saat mana kita berada di alam barzah, diturun dalam kubur nanti, di mana amal itu akan pukul paha kiri kita. Memukul paha kiri kita. Yang ini disebut oleh Atta' bin Yasar. Dia mengatakan bahawa jika seorang mayat itu telah diletakkan dalam lubang kubur dia, letak je, yang pertama kali datang pada dia adalah amal perbuatannya. Amal perbuatan dia. Lalu amal itu akan pukul paha kirinya. Sambil berkata apa dia? Aku adalah amal perbuatan kamu atas dunia. Yang kamu buat-buat dulu kan? Kamu pernah jeling-jeling atas dunia dulu kan? Kamu dulu pernah kan? Kamu senyum-senyum pada orang dulu kan? Kamu dulu pernah bagi salam pada orang kan? Dia sebut, amal ni sebut. Lalu dia tanya, mayat ni tanya, kita ni tanya balik, mana keluarga, mana anak dan khabar aku serta apa yang diberikan oleh Allah pada aku sebelum daripada ni? Kita pun tanya, sebab kita baru masuk dalam alam di saat itu. Lalu amal perbuatan dia jawab, kamu telah meninggalkan keluarga kamu, anak dan kerabat kamu serta apa yang diberikan oleh Allah pada kamu. Rumah kamu tak ada dah kan? Anak kunci kereta tak ada dah kan? Waktu mana kamu datang sekarang, ada handphone lagi? Tak ada dah. Handphone kamu dah tak ada kan? Tidak ada lagi yang ikut bersama dengan kamu dalam kubur ini kecuali aku yang mengikut bersama dengan kamu. Lebih lanjut lagi, seandainya sahaja aku tahu bahawa yang akan ikut masuk dengan aku hanyalah kamu saja, mayat ni sebut, kalau aku tahulah amal yang mengikut aku saja
Dia sebut demikian, maka aku akan utamakan kamu di atas dunia berbanding daripada keluarga aku, berbanding daripada kerabat aku, berbanding daripada yang diberikan oleh Allah pada aku. Tapi aku sibuk dengan sibuk dengan keluarga, sibuk dengan adik-beradik, sibuk dengan segala apa yang aku lakukan, sehingga aku tertinggal tentang amalan yang aku kerjakan ini. Ini di antara keadaan yang ketiga, amal yang dilakukan. Yang keempat, saya nak sebut sekali, dia akan timbul di waktu itu, saat itu kita akan jadi rasa takut yang amat sangat pada Allah. Takut ini bila kita takut. Disebut lagi, bila kita mula diperlihatkan di hujung kaki kita berdirinya dua orang malaikat dan munkar dan nakir yang warna hitam kebiru-biruan untuk memulakan pertanyaan soalan azab kubur apabila berada di hujung kaki kita. Malaikat tu tengok je, mandang je kita. Memandang je pada kita. Saat itu barulah kita rasa takut yang amat sangat. Tak pernah kita rasa setakut itu. Takut pada apa dia? Takut pada Allah. Ahmad bin Abi Al-Hawari mengatakan bahawa Ibrahim Ibn Fadl menuturkan riwayat daripada Abu Al-Malih Al-Raqi. Dia berkata, jika anak Adam telah dimasukkan ke dalam kubur, tidak ada satu pun yang selama ini dia takuti di dunia, termasuk Allah Azza wa Jalla. Di atas dunia dia tak rasa takut pun pada Allah. Melainkan hal itu akan menjadi ketakutan yang amat sangat padanya di lubang kuburnya. Kerana di dunia dia hanya takut kepada selain daripada Allah. Masuk dalam kubur, dia rasa yang amat takut pada Allah saat demikian. Ini keadaan yang kita sedang lalui, yang saat mana kita akan sampai di saat ini, di mana jasad kita mula diturunkan ke liang lahat. Wallahu'alam. Alhamdulillah, pencerahan pada Ustaz, sambungan Ustaz ya. Dan untuk anda sahabat pendengar, boleh hubung kami di talian 0362051500 di Facebook IKIM.FM. Cuma waktu ni kita nak raikan dahulu Ustaz, sahabat-sahabat kita yang berada di Facebook terlebih dahulu, antaranya yang melontarkan soalan Ustaz untuk sama-sama kita kongsikan. Antaranya Laila Osman Ustaz kata, adakah orang yang baru meninggal akan menemui ibu bapa, suami, isteri ataupun anak saudara mereka yang telah meninggal sebelum mereka Ustaz? Ya, kalau kita nak cerita akan datang nanti insya-Allah tajuk ni, saya harap pada yang pendengar itu menunggu saat yang kita akan jawab di saat mana hari pertama kita berada di alam barzah. Di mana pada malam itu bagaimana keadaan pada diri kita. Saat mana kita berada di alam barzah itu, kita akan diperlihatkan amalan-amalan kita kalau kita dah selesai. Tetapi kalau sekiranya kita ni tak mampu nak jawab soalan munkar dan nakir, maka kita tak akan jumpa lagi dengan mereka. Perpisahan itu perpisahan yang selama-lamanya dalam hidup kita, yang kita tak akan jumpa lagi. Tak payahlah sebutlah kan ku tunggu di pintu syurga, mengarut je pada dia. Tetapi yang dia akan, kalau sekiranya dia seorang yang soleh, dia hidup dengan keadaan amal yang baik, insya-Allah malam pertama di alam barzah dia akan berjumpa dengan arwah ayahnya, dia akan berjumpa dengan arwah ibunya yang telah meninggal dunia sebelum daripadanya. Doalah pada Allah dan berbuatlah amal soleh dalam hidup kita, agar kita akan menemui orang-orang yang telah meninggal dunia sebelum daripada kita untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. InsyaAllah. Dan sahabat kita di SMS, Encik Nazar tanyakan soalan Ustaz. Kata bila cakap tentang kematian tadi, adakah bila kita mengiringi mayat masuk ke dalam liang lahat, perlu untuk kita iringi dengan zikir dan juga doa Ustaz? Ya, perlu, sangat-sangat perlu. Di waktu mana, saat mana kita mengiringi jenazah, jangan bercakap lagi tentang urusan dunia. Bercakaplah tentang urusan akhirat dan doakan yang tak putus-putus kepada arwah yang kita sedang iringi ini. Katakanlah kalian mengiringi jenazah arwah ayah kalian. Kalian iringilah dengan bacaan Al-Quran. Ada sahabat yang di kalangan tabi'in, dia mengiringi jenazah, dia pikul jenazah ayahnya sampai ke kuburnya dengan dia selesai dan khatam membaca surah Al-Baqarah. Maksudnya, dia iring daripada rumah, dia bawa ayah dia daripada rumah dalam perjalanan ke kubur yang jauh. Dia berjalan kaki itu, didukung jenazah arwah ayah dia ini sampai ke kubur itu, selesai khatam dia baca surah Al-Baqarah pada diri dia. Maknanya apa dia? Gambaran waktu mana dia usaha untuk, kan saya pernah cerita bagaimana dia sebut, ya Allah, waktu mana aku kecil-kecil dahulu, arwah ayah aku ini sentiasa mendukungnya aku, ya Allah. Hari ini kali yang terakhir aku dukung ayah aku, ya Allah. Dukung dalam keadaan dia diam saja di atas dukungan ini. Kita pun sama, sambil kita dukung untuk kita baca doa. Dan perlu sangat orang yang mengiringi jenazah ni orang yang saleh. Saya tak berapa gemar dengan suasana yang kadang-kadang kita macam kita biarkan jenazah tu pergi dulu.
ke kubur. Kemudian jenazah tunggu kita yang datang. Allah. Saya tak berapa gemar dengan keadaan itu. Saya lebih suka dengan keadaan jenazah yang diiringi. Jenazah bersama anak-anak. Kadang-kadang anak-anak kalau kita tanya, siapa yang nak bersama naik van jenazah ini untuk mengiringi arwah ibu ini, arwah bapa ini? Masing-masing tolak menolak, tak nak naik. Baru di dunia bukan lagi turun ke dalam liang lahat. Belum lagi turun dalam liang lahat. Apatah lagi turun ke liang lahat. Anak-anak tak nak bersama. Kalau sekiranya anak-anak bersama, orang yang soleh bersama di atas van tersebut, doa. Sepanjang perjalanan ni doa. Cuba kita lihat bagaimana yang Rasulullah lakukan pada Sa'ad bin Mu'az ini. Rasulullah bertasbih kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut subhanallah. Sahabat-sahabat yang lain pun bertasbih pada Allah. Tasbih sampai letak dalam liang lahat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut saja begitu, menandakan bagaimana lapangnya kubur di saat mana orang-orang soleh mengiringi ini. Kalau kita nak suruh orang soleh mengiringi kita kena berkawan dengan orang soleh. Jangan kita jauh dengan orang soleh. Jangan kita caci maki orang alim. Jangan kita jadi orang yang seperti yang sedang mencaci maki orang alim. Tetapi jadilah orang yang kita dekat dengan orang alim, supaya saat mana kita menghadap depan Allah nanti, kita akan diiringi dengan doa-doa. Jangan sekali-kali kita buat khianat pada orang-orang yang saleh di kalangan kita. Kerana dengan khianat kita itu menghilangkan doa-doa dan keberkatan untuk saat mana kita menghadap depan Allah nanti. Allah. Dan soalan daripada Muhammad Fitri kata, apakah amalan yang terbaik Ustaz untuk kita amalkan supaya kita terlepas daripada himpitan kubur ni Ustaz? Di antara amalan membaca Qul huwallahu ahad. Saat di mana kita sedang berada dalam keadaan yang nazak sangat pada diri kita. Antara amalan yang disebut pada diri kita ini ialah kita membaca yang disebut dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam kitab Al-Hilyah disebut begini, Abu Nu'aim meriwayatkan daripada Abdullah bin Ibn Syakir, dia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang baca Qul huwallahu ahad dalam sakitnya yang menyebabkan kematian, dia baca Qul huwallah je. Saat mana dia sedang sakitnya, dia baca Qul huwallah, dia baca, dan dia tidak akan mendapatkan fitnah di dalam kuburnya. Dia baca Qul huwallahu ahad. Kenapa Qul huwallahu ahad? Kerana surah Qul huwallahu ahad ni surah Al-Ikhlas. Dia panggil surah yang menjadikan kita hidup ikhlas. Allah dia nak suruh kita jadi ikhlas. Allah turunkan pada kita surah Al-Ikhlas. Nak suruh kita bersih daripada syirik. Nak suruh kita ni jadi dalam keadaan yang sebersih-bersihnya jiwa. Lalu kita baca surah Al-Ikhlas ini. Rasulullah kata siapa yang baca dia meninggal dunia dengan dia baca surah Al-Ikhlas ini, dalam kubur dia diamankan daripada himpitan kuburnya. Diamankan daripada himpitan kubur dan dia dielus oleh Allah. Maksudnya dia akan dirangkul oleh Allah dengan penuh kasih sayang oleh dia dan dibawa oleh malaikat pada hari kiamat kelak dengan tapak tangannya hingga dia membolehkan melintasi titian sirat menuju pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cantik soalan yang ditanya di sahabat kita sebentar tadi. Baca Al-Quran. Saya kalau kita tak boleh baca surah Al-Ikhlas, kita bacalah surah-surah yang lain. Jangan kita tinggal dalam hidup kita membaca Al-Quran. Saya sentiasa sebut di mana-mana pun, Al-Quran ini makanan pada roh kita, makanan pada jiwa kita. Kalau kita boleh makan tiap-tiap hari, kita boleh makan tiap-tiap hari untuk jasad kita, mengapa kita tidak baca Al-Quran untuk roh kita? Jasad kita ni akan hancur. Kita lagi makan lagi banyak, lagi cepat hancur, lagi cepat mati kita. Tapi cuba kita baca Quran. Rajin je kita baca Quran, rajin je kita baca Quran, dia akan terus menghidupkan roh kita. Walaupun kita sudah mati, roh kita akan terus dihidupkan dengan Al-Quran yang kita baca. Dan tak akan menyesal orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang hidup dengan Al-Quran. Kalau kalian tak boleh baca Quran, kalian riba Al-Quran. Riba Al-Quran. Kalian jalankan jari-jari kalian atas tulisan Al-Quran. Dan jalankan, bagi tahu pada Allah, ya Allah, tak boleh baca, ya Allah, tak boleh baca, ya Allah. Biar dia menangis, biar kita menangis, esak-esak sebut ada Allah, tak boleh baca, ya Allah. Soal kat bawang putih boleh baca, ya Allah. Facebook boleh baca, ya Allah. Quran tak boleh baca, ya Allah. Kita biar kita menangis sekarang. Kita menangis di dunia ini lebih baik daripada kita menangis dalam kubur saat mana kita kesendirian dalam keseorangan nanti. Masya Allah. Dan juga Ustaz bila cakap tentang antara sebab dapat himpitan kubur itu adalah dengan tak mencuci dengan betul-betul bersih dan sempurna Ustaz. Yusnizam Yusuf tanya di Facebook, kata adakah dosa cuai dalam bersuci dari kencing akan gugur dengan taubat nasuha Ustaz? Ya, akan gugur.
apabila kalian sentiasa bertaubat dan bertaubat pada Allah. Yang menyebabkan yang tak gugur kerana kita sombong dan ego tak nak bertaubat. Bila kita ni payahkan kita nak sebut Rabbighfirli, wahai Tuhanku ampunkanlah dosaku. Sukar untuk kita nak sebut Allahumma ghfirli, ya Allah maafkanlah aku ya Allah. Kita ni kan payah dalam kedinginan malam kita untuk kita bangun. Kita nak sebut sepatah je, ya Allah ampunkanlah dosaku ya Allah. Payah kita nak sebut demikian. Yang kita senang kita nak sebut apa dia? Nak makan. Yang kita senang kita nak sebut nak berjalan. Kita nak shopping. Tapi kita nak sebut tentang keampunan ni payah dalam hidup. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita ni, di antara Allah ajar melalui Rasulullah, Allah gunakan kalimah wasari'u. Berlarilah kamu dalam minta ampun pada Allah. Jangan kamu slow, jangan kamu relax lah minta ampun pada Allah Ta'ala. Allah guna kalimah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala gunakan berlari kamu dalam kamu minta ampun pada Allah. Jangan kamu tangguh dalam hidup ni. Oleh kerana kamu suka tangguhlah yang menyebabkan dosa air kencing kamu tu terbegitu dan kekal dalam keadaan begitu. Apa salahnya dalam hidup kamu? Kamu angkat tangan kamu, ya Allah aku ni dosa, tak pernah cuci tubuh badan aku. Dosa aku ni tak payah untuk aku nak taubat pada kamu ya Allah. Ada kan orang kita kan suka tangguh. Minta maaf nak sebut. Misal contoh orang perempuan yang uzur. Dia biarkan saat uzur dia tu 2-3 hari baru dia nak mandi. Sedangkan dia telah melakukan dosa kerana dia tak mandi sesegera mungkin. Dalam hidup kita sama juga. Dalam hidup soal orang lelaki sama juga. Dia biarkan, dia tahu dah ni merecik ni. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita duduk. Rasulullah ajar pada kita supaya melalui sahabat-sahabat ni supaya kita bersih betul-betul. Dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh jangan terkena dosa-dosa yang memercik tubuh badan kita ini sendiri. Wallahualam. Alhamdulillah. Dan mungkin satu soalan terakhir Ustaz ya, masa yang kita ada ni daripada Syahrudin Muhammad Dan, kata bagaimana surah 67 Al-Mulk dapat menghindarkan siksa kubur Ustaz, dan bagaimana untuk beramal dengan surah Al-Mulk ini Ustaz? Setiap malam sebelum kita tidur baca surah Al-Mulk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bacalah surah Al-Mulk. Siapa-siapa yang tidur kemudian dia meninggal dunia dengan dia membaca surah Al-Mulk, dia terlepas daripada siksa kuburnya. Ni nak sebutnya gambaran kita rajinkan pada diri kita. Kalau boleh bukan sekadar kita baca, bahkan jadi hafalan pada diri kita. Hafal lah. Kalau lagu-lagu kita boleh hafal, takkan Al-Quran kita tak boleh hafal. Tak banyak pun ayat. Ni ayat yang sama je kita hafal. Ayat yang tak bertambah. Sedangkan umur kita sedang bertambah. Hafal Al-Quran. Di antara surah yang perlu kita hafal, surah Al-Mulk. Dan sebelum kita tidur, kita baca beramai-ramai. Keluarga kita, rumah tangga kita, riuhkan sebelum kita tidur dengan surah Al-Mulk. Bila kita baca surah Al-Mulk, maka kita akan terlepas daripada siksa kubur yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Dan hujung ni Ustaz, kurang lebih dalam 1 minit ni Ustaz, kesimpulan sedikit. Saya nak simpulkan tentang beramalah dalam hidup. Banyakkan amalan. Kerana amalan ini akan membantu kita waktu mana kita dalam kubur kita kesorangan nanti. Dan beramal ini lakukan amalan yang saleh, al-khairat. Sebab itu Allah guna kalimah fastabiqul khairat. Berlumbalah kamu dalam berbuat benda yang baik. Kerana nak buat benda yang baik tak mudah. Orang kita terlalu berkira-kira untuk berbuat benda yang baik. Orang kita senang saja nak buat benda yang susah, yang dilarang oleh agama. Lalu kita berlumba sesama kita. Mulai daripada saat ini, kita berlumba untuk kitanya melakukan kebaikan dan kebaikan dalam kehidupan. Yang ni kebaikan yang perlu kita lakukan. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.